Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita untuk PDPR yang keempat, subjek pendidikan kesihatan tahun 3. Saya sekali lagi Cikgu Syahrul akan mengajar kamu PK tahun 3 untuk kelas 3 Biruni dan 3 Al-Jazi 2021. Okey, untuk kali ini kita akan menyambung kepada perkara-perkara kesihatan, perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita dari segi kesihatan. Sebelum ni kita dah belajar mengenai anggota seksual, iaitu alatan sulit badan kita yang harus dijaga daripada dinodai oleh orang-orang yang cuba berniat jahat, cuba berniat jenayah, cuba berniat negatif. Kemudian kita telah pun didedahkan dengan apakah kesan-kesan yang berlaku jika orang menodai kita, apa yang berlaku kesan kepada kita yang telah dinodai, kemudian kepada siapa kita harus report, apa tindakan yang harus kita buat, semua kita dah belajar sebelum ni. Okey, boleh rujuk balik dekat YouTube. Pergi saja kat YouTube cikgu. YouTube, cari YouTube Syahrul Imran. Syahrul.1982@gmail.com. Kat situ, kat YouTube cikgu tu adalah PDPR yang sebelum ni, So boleh rujuk balik, tengok balik perkara-perkara yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi untuk minggu ni kita sambung untuk perkara yang seterusnya. Kali ni Musrat 70, buku pendidikan kesihatan, tajuk Cegah Sebelum Padah. Okey, kita tengok Musrat 70 ni. Kita perlu berkata tidak kepada pelawaan merokok. Jadi kali ini kita belajar mengenai merokok. Merokok Merokok ni lah perkara yang sebenarnya negatif lah. Perkara negatif, jaranglah orang kata positif. Kadang ada benda yang terasa positif. Sebagai contoh, main snooker. Ada yang kata negatif, ada yang kata positif. Yang kata negatif sebab ialah snooker ni biasanya nak masuk dia tempatnya gelap. Kemudian banyak gangster pula lepak dalam tu, budak-budak jahat, budak-budak dadah lepak dalam tu main snooker, kemudian berjudi, siapa kalah bayar, so tu orang kata negatif. Tapi dari segi positif, snooker adalah satu sukan, so kalau dah sukan tu baiklah, positif. Tapi kalau merokok, tak ada siapa pun kata positif. Bukan jarang, memang tak ada pun. Kononnya nak memanahkan badan, apa masalah nak memanahkan badan pula? Nak memanahkan badan, duduk dekat orang putih lah. Orang Malaysia mana ada panahkan badan. Kalau orang putih, dia duduk kat unggun api. So ada yang kata merokok untuk memanahkan badan. Tak tahulah dia guna apa reason macam tu. Tapi sebenarnya merokok ni banyak negatif saja. Sebab apa negatif? Yang pertama, membazir lah. Sebab rokok ni mahal. Cikgu dulu pernah juga isap rokok, kan? Dan cikgu rasa memang menyesal lah, buang masa lah. Yang pertama, mahal. Satu rokok kotak 20 batang, mahal. Sekarang pun cikgu dah tak tahu. Yang last kali cikgu tahu RM14. Sekarang silap-silap RM20. Bayangkan lah, RM20 boleh buat makan, kan? Berbaik buat makan daripada merokok dapat asap aje, kan? Pula rokok yang jenis Dunhill, Sailor, Marlboro tu mahal. Sekotak mungkin RM20 sekarang. Cikgu pun dah lama tak update. Mungkin dah RM20. Mahal.
Sebab last time cikgu hisap RM14. Jadi cikgu mengakulah dulu pun cikgu pun sendiri terlibat dengan sokok ni. Jadi cikgu dah insaf. Cikgu rasa sangatlah buang masa, sangatlah membazir duit dan membahayakan kesihatan cikgu lah. Kan? Kenapa? Sebab dia asap. Bayangkanlah kalau vape tu pun tak elok sebenarnya. Vape pun tak elok. Tapi vape tu at least ada juga perasa kan. Perasa oren lah, perasa tembikai lah, strawberry lah. Ini rokok biasa tu tak rasa apa. Rasa asap je. Tak kenapa orang hisap juga kan. Nak tahu sebab apa? Sebab ketagih. Sebab ada bahan-bahan kimia nikotin dalam tu yang menyebabkan kamu ketagih. Kan? Padahal tak rasa apa pun. Kalau rasa KFC tu logik lah juga kita nak ketagih. Kan? Inilah dia. Bahana merokok. Sama dengan isap dadah. Sekali dah kena nak tinggalkan tu memang sangatlah susah. Jadi cikgu sarankan kepada yang belum pernah try tu, kan, kalau macam kamu dah jadi 3 ni, cikgu rasa insya-Allah memang tak pernah lah. Janganlah nak try libatkan diri nak cuba hisap rokok, try curi nampak ayah hisap rokok atas meja kat rumah tu, kamu try ambil satu, try hisap. Tak payahlah, tak ada rasa, bukan tak ada rasa apa, kamu hisap pening je. Kan? Cikgu bet lah untuk orang yang first time hisap rokok, dia akan pening-pening kepala. Kan? Tak ada apa pun. Kamu ingat kamu rasa macho agaknya hisap rokok, tak ada. Buang masa je. Jadi tak payah cuba. Kemudian kita tengok 170 ni. Merokok membahayakan kesihatan diri dan persekitaran. Kesihatan diri yang pertama memanglah diri perokok tu. Sebab dia masuk asap tu, orang merokok ni dia sedut. Bila dia sedut asap tu akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dia akan pusing kat paru-paru baru keluar balik. Itu namanya orang hisap rokok. Kalau ada orang yang tak berapa sedut tu, dia bukan hisap rokok. Acah-acah gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul hisap rokok, macam tu lah dia. Rokok masuk dalam badan, pusing-pusing kat dalam paru-paru, keluar balik. Tak kebahayakan paru-paru tu. Dan juga persekitaran, asap. Sebab orang kata passive smoker. Tahu tak passive smoker ni? Orang yang terkena. Orang yang bukan orang yang merokok tu, tapi orang-orang sekitar yang merokok, dia pun terkena bau asap tu. Tu panggil passive smoker. Orang kata passive smoker ni lagi bahaya daripada orang yang merokok tu sendiri. Kan? Maknanya lagi bahaya orang yang sekitar daripada orang yang merokok tu sendiri. Kita tengok bagaimanakah kamu menolak pelawaan merokok. Bagaimana menolak orang ajak hisap rokok. Kita kena tolak dengan baik lah. Benda-benda yang ni kita kena tolak dengan baik. Sebab ialah apa-apa saja perkara, kalau orang sakit hati, orang akan marah. Jadi kalau kita tolak dengan secara baik, secara berhemah, orang tak marah lah. Sebagai contoh, Ali, jom lepak mamak hisap rokok. Lepak borak-borak, kan. Kita pun tolak dengan baik. Sorry lah Abu, saya tak hisap rokok. Kan. Rokok ni bahaya. Tolak dengan baik. Janganlah marah-marah. Jangan macam tu. Apa hisap rokok? Orang tak ada akal dia hisap rokok. Itu yang menyebabkan orang marah tu. Kan. Kita kalau nak menegur orang, kena elok-elok lah. Janganlah marah-marah. Okay. Tak ada siapa yang suka kalau marah-marah. Okay. Cara menolak dengan baik, macam ni dia ajar ni lah. Tunjuk isyarat tidak merokok. Maknanya tangan jari tu dekat mulut. Goyang-goyangkan. Macam kat iklan TV tu. Katakan tidak pada rokok. Macam tu. Macam tu. Macam senyap tu. Maknanya isyarat tidak merokok. Maknanya orang faham lah kita tak merokok. Orang pun tak sakit hati sangat. Tak sakit hati sangat. Okay. Jangan ambil rokok jika dipelawa. Katakan tidak pada rokok.
Ini pantang orang pelawa terus ambil. Kan? Biasanya orang yang memang isap rokok. Ini kalau yang tak merokok pun tiba-tiba pantang ambil tu, tu dah tak betul lah. Katakan tidak pada rokok. Kan? Budak lelaki pun tak boleh kan. Apatah lagi perempuan, nampak buruk benar isap rokok. Apakah kesan buruk akibat merokok? Apa kesan buruk dia merokok ni? Kan, takkan tak ada kesan buruk, merepek lah. Semua benda ada kesan buruk, kan? Kalau dia tak ada kesan buruk, orang isap je lah rokok, buat apa nak dihalang-halang. Okey, perokok terdedah kepada risiko kanser paru-paru. Ni dalam bahasa Inggeris lah. Kanser, kalau dalam Melayu apa dia? Barah. Bahaya ni, barah ni. Maknanya ada ketumbuhan dalam badan kita. Ada benda yang tumbuh. Tiba-tiba bengkak. Apa benda bengkak tu? Itulah barah. Auzubillah min zalik. Moga dijauhkan lah. Sebab apa? Sebab benda barah ni akhirnya innalillah. Kemudian stroke. Stroke ni otak. Oksigen tak sampai ke dalam otak. Bila oksigen tak sampai, faham lah, oksigen kan untuk bernafas. Kalau otak kamu tak ada oksigen, otak kamu maknanya tak bernafas. Kalau kamu tak bernafas tu maknanya apa? Meninggal lah, kan? Punca merokok juga bahaya. Tengok gambar 170 ni, gambar paru-paru hitam. Sebab apa hitam? Asap tu lah, asap rokok kan. Kamu tengok kamu bakar sampah tu, asap dia warna apa? Takkanlah dah masuk dalam paru-paru, paru-paru kamu warna hijau. Dah tentulah jadi macam ni, warna hitam. Sebab karbon tu menyeliputi kamu punya paru-paru. Tu jadi kanser. Okey. Seram seram benda ni. Kalau dah kena kanser ni, aduh, berakhirlah kehidupan. Kemudian batuk dan lelah. Memanglah cikgu pun akui. Dulu cikgu sokok rasa batuk je. Sekarang ni yang tak isap rokok pun batuk. Pula lagi dulu. Kemudian lelah ni tak cukup nafas kan, macam mengah macam penat. Kalau dah namanya nafas, sudahnya apa? Sudahnya nyawa kita lah. Orang sesak nafas kan, macam mana? Boleh menyebabkan kebakaran. Yalah, merokok api cucuk api. Bila api sokok kat rumah ke, terkena langsi ke, terkena apa-apa, dah terbakar. Bahayalah. Kemudian nafas berbau. Betul lah, yang ni memang betul. Pergilah cium orang-orang perokok ni. Pergi kat atuk ke, pakcik ke, ayah ke yang isap rokok, tengok bau mulut dia. Memang bau rokok kuat. Terutamalah rokok yang Endon tu, gudang garam. Dia punya bau rokok. Tak payah cerita. Tengok kartun ni pun kamu dah faham lah. Nafas berbau, dia tutup muka dia, tutup mulut dia, nampak sangat busuk lah. Okay. Senaraikan 2 lagi kesan buruk akibat merokok. Yang ni kamu kena fikir lah. 2 lagi kesan. Berfikir menggunakan otak kamu secara kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Kan? Gunakan otak kamu. Apa lagi 2 kesan akibat merokok? Tak perlulah semua nak cerita dekat buku teks kan. Boleh cari sendiri, fikir sendiri. Apa kesan merokok lagi? Yang tak ada apa? Cikgu dah sebut dah tadi, tapi tak ada dalam buku teks. Iaitu pembaziran. Sebenarnya itu yang paling utama. Sebab dia mahal. Duit habis gitu.
Satu lagi apa? Kesan merokok. Yang tak dalam kotak. Apa ya? Kesan merokok yang tak ada dalam kotak. Merokok menyebabkan orang jauhi kita. Yalah. Busuk kan apa kan. Tak ada kawan. Lebih kurang lah. Kamu fikir sendiri. Cikgu dah bagi hint-hint lah. Kemudian seterusnya, berdasarkan statistik punca kebakaran di Malaysia, puntung rokok merupakan antara punca tertinggi penyebab kebakaran. Sumber data.gov.my. Ni berita ni statistik daripada data.gov.my. Dia kata punca kebakaran rumah ni kat Malaysia ni daripada orang hisap rokok. Dia hisap, dia campak je puntung. Kenalah kat mana-mana. Langsir ke, kena kat kayu papan. Ataupun benda-benda yang mudah terbakar, plastik ke, kain, kelambu ke, apa-apa ke, tisu ke. So mudah terbakar. Rupanya itulah punca dia daripada puntung rokok, kan. Seterusnya, layari laman sesawang www.infosihat.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bahaya merokok. Ini yang lebih bagus, maklumat tambahan lah. Kamu cuba try masuk sesawang ni. Nanti cikgu pun akan try masuk, tengok apa yang ada dalam tu. Mungkin maklumat lebih dalam lagi mengenai ciri-ciri rokok, bahan-bahan kimia dalam rokok, ataupun apakah kanser paru-paru, apakah stroke, ataupun apa lagi, apa sahajalah mengenai bahaya merokok ni mungkin ada dalam laman web ni. Sama-sama kita tengok. Cikgu harap kamu pun samalah. So itu saja untuk minggu ni mengenai bahaya merokok. Cikgu harap kamu janganlah merokok. Darjah 3 pula tu. Merokok ni memang tak ada siapa lah suka lah. Senang cerita, tak ada siapa suka. Kan, bau dia dengan nampak buruk, nampak selekeh hisap rokok ni. Kan, nampak macam tak terurus. Kan, tak macho lah hisap rokok ni. Kan, hisap rokok ni orang ingat macam gangster lah. Kan, macam KL gangster. Kalau ngicai selama hari mah tak payahlah. Rokok ni dengan membazirnya, dengan busuknya, dengan terbakar pula rumah, dengan dapat pula barah, dapat stroke, mulut pula berbau. Mana dia yang elok? Semuanya tak elok. Okay? Jadi cikgu harap kamu student 3 Al-Biruni dan 3 Al-Jazari tak payahlah cuba-cuba melibatkan diri dengan hisap rokok, nak try kat rumah ke, beli senyap-senyap kat luar ke, tak payah. Katakan tidak. Jangan sekali. Cikgu pun dah tak ada dah. Cikgu last pun tahun 2000 berapa cikgu last, lama dah. Cikgu dah berapa tahun dah berhenti. Cikgu rasa daripada 2000 berapa 2000 mungkin lebih kurang 2017 lah ke 2016. Maknanya dah berapa tahun, dah 4 tahun cikgu tak rokok. Alhamdulillah berjaya. Sebab sebenarnya bukan senang nak berhenti rokok ni. Memang minda kena kental, kena kuat. Tengok orang, kita ni dah berhenti, elok-elok berhenti, tengok member hisap. Bayangkan lepak kat kedai mamak, tengok bola, member sebelah hisap. Memang susah. Kita mesti terjebak sama. Sebenarnya halangannya member-member. Itu je pun. Bukan diri kita pun. Diri kita okey lagi. Kan? Bayangkan bila bulan puasa, elok je kita puasa siang tu. Tak ada pula meracau kita hisap rokok.
Masuk je buat terbuka terus pak isap rokok. Elok je boleh tahan isap rokok? Sebenarnya boleh. Minda kita saja. Okey, jadi cikgu sudahkan minggu ni. Kita sambung untuk minggu depan. Untuk fikir ni tak ada sangat lah latihan pun. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kamu ulang kaji sajalah. Itu saja daripada cikgu untuk minggu ni. Cikgu sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.